Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wa taufiq lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbukallah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita berada di awal bulan Muharram. Apakah kelebihan bulan Muharram? Seperti mana bulan-bulan yang lain, bulan Muharram memiliki kelebihan yang tersendiri. Yang pertamanya, kelebihan bulan Muharram, ia termasuk di antara bulan-bulan haram yang 4 daripada 12 bulan yang Allah ciptakan. Yang keduanya, kerana bulan Muharram namanya sendiri sudah bermaksud sangat dimuliakan. Muharram artinya yang sangat dimuliakan. Bulan-bulan yang lain ada nama dan maksud tersendiri. Ramadan bermaksud panas terik. Zulqa'dah, bulan duduk-duduk. Zulhijjah, bulan haji. Tetapi bulan Muharram, nama bulan ini pun sudah bermaksud sangat dimuliakan. Kemudian bulan Muharram juga bulan yang digelar sebagai bulan Allah. Bulan Muharram satu-satunya bulan yang disandarkan namanya kepada nama Allah. Digelar sebagai bulan Allah, Syahrullahil Muharram. Seperti mana hadis di dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Afdalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Seutama-utama puasa sesudah puasa fardu Ramadan ialah puasa di dalam bulan Allah Muharram. Bulan Muharram juga boleh diertikan dengan bulan yang dilarang. Apabila perkara itu mulia, maka di situ ada pantang larang. Seperti Baitullahil Muharram, rumah Allah yang dimuliakan. Apabila kita memasuki tanah haram, tanah yang dilarang, dalam masa yang sama kita boleh ertikan dengan tanah yang dimuliakan. Kerana apabila kita berada di tanah haram, tanah yang mulia, maka di sana ada pantang larangnya. Antara pantang larangnya, tidak boleh memotong tumbuh-tumbuhan, tidak boleh membunuh binatang buruan dan seumpamanya. Apabila disebutkan bulan yang mulia, bulan haram, maka di sana ada pantang larangnya. Antara pantang larangnya ialah dilarang peperangan. Dan antaranya lagi ialah dilarang keras melakukan dosa. Dosa-dosa ni di bulan apa pun dilarang. Tetapi apabila berada di bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan haram, maka ia lebih-lebih lagi dilarang. Kerana dosanya akan dilipat gandakan. Di dalam bulan Muharram ini ada satu hari yang sangat-sangat dianjurkan berpuasa. Iaitulah pada 10 Muharram, yang dikenali dengan Ashura, di mana dalam hadis Sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu Ashura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu." Berpuasa pada 10 Muharram, aku mengharapkan kepada Allah agar diberi pengampunan setahun yang lepas. Puasa pada 10 Muharram ini juga mempunyai kelebihan yang lain. Kerana berbeza dengan puasa-puasa sunat yang lain, puasa sunat 10 Muharram ini, ia pernah berada di ranking puasa yang wajib sebelum difardukan puasa Ramadan. Apabila Nabi SAW berada di Makkah,
Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Al-Bukhari menceritakan Nabi berpuasa 10 Muharram sewaktu Nabi berada di Mekah. Kerana Nabi melihat kaum musyrikin berpuasa pada hari tersebut. Tetapi Nabi tidak memerintahkan para sahabat supaya berpuasa sama. Apabila Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi melihat kaum Yahudi juga berpuasa pada 10 Muharram. Maka Nabi bertanya kepada kaum Yahudi, "Ma hadza? Apa ini? Kenapa kamu berpuasa pada hari ini?" Maka dijelaskan oleh kaum Yahudi, hari ini hadza yaumun salihun, hari yang baik. Dan pada hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel daripada Fir'aun. Maka kami berpuasa kerana mensyukuri. Mendengarkan penjelasan begitu, maka Nabi berkata, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih berhak mengikuti Nabi Musa daripada kamu. Maka Nabi memerintahkan kepada para sahabat supaya berpuasa pada 10 Muharram. Sehinggalah difardukan puasa Ramadan. Maka Nabi berkata, siapa yang ingin berpuasa pada 10 Muharram, bolehlah dia meneruskan berpuasa, dan siapa yang tidak mahu berpuasa pun tidak menjadi apa-apa. Artinya apabila difardukan puasa Ramadan, maka puasa 10 Muharram ini jatuh kepada ranking sunat. Tetapi ia pernah menduduki ranking wajib. Itulah kelebihan dan keistimewaan puasa 10 Muharram ini berbeza dengan puasa sunat-sunat yang lain. Selain daripada itu, puasa pada 10 Muharram ini termasuk di dalam hadis yang kita sebutkan di awal tadi, iaitulah puasa yang terbaik yang dilakukan sesudah puasa fardu Ramadan. Selain daripada puasa pada 10 Muharram, dianjurkan juga berpuasa pada 9 Muharram. Ini kerana apabila para sahabat mendatangi Nabi, menceritakan kepada Nabi, kaum Yahudi ni mereka bukan sahaja berpuasa pada 10 Muharram, tetapi mereka menjadikan 10 Muharram ini seperti hari raya. Memakai pakaian yang indah, memakan jamuan yang lazat. Apabila Nabi mendengar penjelasan ini, maka Nabi pun bersabda, "La in baqitu ila qabilin la asumanna tasih." Andai aku hidup pada tahun hadapan, pasti aku akan berpuasa pada hari yang ke-9. Nabi berkata begitu kerana Nabi tidak menyukai umat Islam berpuasa sama seperti kaum Yahudi yang berpuasa hanya pada 10 Muharram. Maka sebab itu Nabi menambah puasa pada hari ke-9 juga supaya berbeza dengan puasa kaum Yahudi. Namun begitu, Nabi tidak sempat hidup sehingga tahun hadapan. Yang sempatnya ialah kitalah umat Nabi yang kalau ditakdirkan, direzekikan dapat hidup pada 9 Muharram, maka kitalah yang meneruskan harapan Nabi tersebut untuk berpuasa pada hari yang ke-9 Muharram. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan, "Sumu yauma Asyura," puasalah pada hari Asyura 10 Muharram, "wa khalifu fihi al-yahud," dan selisihilah kaum Yahudi, "Sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman," berpuasalah sebelumnya sehari ataupun selepasnya sehari. Melalui hadis-hadis seperti ini, para ulama membuat kesimpulan, cara yang paling afdal, cara yang paling utama dalam berpuasa 10 Muharram ini ialah dengan cara berpuasa 3 hari straight berturut-turut. Inilah ranking yang paling afdal. Ranking yang pertama, cara yang paling afdal berpuasa 10 Muharram ini ialah dengan berpuasa pada hari ke-9
ke-10 dan ke-11, 3 hari berturut-turut. Dan kenapa 3 hari? Kerana di sana ada ganjaran yang lain, kelebihan lain, yang mana Nabi menganjurkan berpuasa pada 3 hari sebulan. Di ranking yang kedua, cara yang afdal berpuasa 10 Muharram ni ialah dengan berpuasa pada hari ke-9 dan ke-10. Ini kerana Nabi sebut dalam hadis, la in baqitu ila qabilin la asuman at-tasi'. Nabi sangat ingin untuk berpuasa pada hari ke-9. Dan di ranking yang ketiganya, apabila kita tidak dapat berpuasa pada hari ke-9-nya, maka kita berpuasalah pada hari ke-10 dan ke-11. Tujuannya untuk menyelisihi kaum Yahudi yang hanya berpuasa pada 10 Muharram sahaja. Dan di ranking yang keempatnya ialah dengan berpuasa sehari saja, iaitu 10 Muharram. Jadi 4 ranking itu saja. Kalau nak tambah satu lagi ranking, yang kelima, kacau sura dan jamu orang yang berpuasa. Oleh kerana dia tidak berpuasa, maka paling kurang dia mendapat pahala menjamu orang yang berbuka puasa. Kesimpulannya, puasa pada 10 Muharram ini memiliki kelebihan yang sangat besar. Yang pertamanya, mendapat ganjaran pengampunan setahun. Yang keduanya, kerana puasa di dalam bulan Muharram itu sendiri adalah puasa yang paling utama sesudah puasa fardu Ramadan. Yang ketiganya, kalau kita lihat, kaum Yahudi di Madinah pun berpuasa pada 10 Muharram. Kaum musyrikin di Makkah juga berpuasa pada 10 Muharram. Maka takkanlah tiba-tiba kita yang beriman ini tidak berpuasa pada 10 Muharram. Maka oleh kerana itu, marilah sama-sama kita memasang azam, memasang niat untuk berpuasa pada 10 Muharram ini. Dan yang terbaiknya, puasa 3 hari straight berturut-turut, 9, 10 dan 11 Muharram. Sekadar itu perkongsian. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.